Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Jadi kita mulakan dengan yang pertama kita bincang terlebih dahulu untuk latihkan diri 1.4. Okey, and then kita akan sambung dengan yang berikutnya. Lepas tu baru kita masuk kepada luas bulatan. Okey. So, boleh semak. Sambil-sambil tu kita semak kita punya jawapan. Okey, so dalam setiap rajah berikut, dalam setiap rajah berikut, hitung perimeter dalam cm kawasan berlorek. Okey, so yang ini minggu lepas kita dah bincang dengan panjang lebar. Okey, so tengok untuk kawasan berlorek maknanya kita ada kawasan ini. Okey, yang pertama kita ada C ke D, lepas tu B ke D, dan B ke A, dan A ke C. Okey, so untuk soalan 1, untuk soalan 1A, 1A. Okey, soalan 1A. Untuk perimeter kawasan berlorek maknanya kita ada yang pertama AB tambah BD, tambah BD. Okey, kemudian tambah dengan DC ataupun CD, tambah CD tambah AC. Okey, tambah AC ataupun CA. Samalah. Itu adalah untuk perimeter. Jadi dekat sini kita ada AB kita nak kena cari. Okey. AB nak kena cari dengan menggunakan formula. Okey, kita buat nota kat sini. S sama dengan J theta. Okey, nak cari theta maknanya dia bagi sekarang ni sudut dalam darjah. Okey. Minggu lepas cikgu dah kongsi cara bagaimana kita nak guna kalkulator satu. Yang kedua kita boleh juga dengan menggunakan formula. So sini kita ada 110 darjah. 110 darjah darab dengan pi bahagi 180. So dia punya nilai theta dia adalah berapa kamu dapat? Okey. Darab dengan pi bahagi dengan 180. Okey, so dapat 1.92. Okey, dapat 1.92 radian. Okey. Nilai theta Okey, so kemudian ini kita dah ada. Ini adalah kita punya maklumat yang paling asas yang wajib kita kena tahu. Ini nilai theta adalah sama dengan 1.92 radian. Okey, kemudian untuk AB maknanya kita kena cari nilai dia. So kat sini kita akan ada J theta tambah dengan B ke D. Okey, B ke D dia dah bagi sini 5 cm. Maknanya kita boleh terus masukkan 5 cm tambah dengan C ke D. Again, C ke D kena cari iaitu kita masih menggunakan formula yang sama iaitu J theta tambah A ke C. A ke C, okey, A ke C pun sama juga iaitu 5 cm. So, J theta untuk AB. Okey, AB jari dia adalah 4 cm. So, 4 darab dengan 1.92 tambah 5. Okey, tambah dengan, okey, yang ini pula jari dia adalah 4 tambah 5 iaitu 9. Okey, 9 in bracket 1.92 tambah dengan 5. So, terus tekan kalkulator. So, kita akan dapat sama dengan berapa? 34.96. Berapa? 34.96. 34.96. Okey, sekejap cikgu pun tengah kira. Tambah 5, tambah 5, tambah dengan 9 darab 1.92. Okey. So 34.96 betul. Okey, betul semua? 34.96 cm. Okey. Betul semua? Okey, ini adalah untuk kita punya latihan. Nanti kamu boleh terus semak. Sana betul untuk jawapan yang dapat betul. Okey, kemudian soalan B. Okey, soalan B sama juga. Okey. So kita buat note S sama dengan J theta.
Okey, dekat sini sekarang ni dia ada bagi tak theta? Dia tak ada bagi kan? So maknanya theta dia tak ada bagi. Jadi kat sini tentu dia kita nak kena cari theta dia ni sama dengan berapa. Okey, so maknanya memang kita nak kena cari theta tu sama dengan berapa terlebih dahulu. Okey, dengan menggunakan apa? Kat sini kita ada dia punya panjang lengkuk CD. Kemudian kita ada dia punya jejari dia 3 tambah 1. So, langkah yang pertama untuk soalan yang kedua ni, untuk soalan B, kita perlu mencari theta dulu. S dia bagi sama dengan 3 cm. Sama dengan jejarinya adalah 4 cm kan? So masukkan 4 cm darab dengan theta. So, nak cari theta, macam biasalah kita boleh terus pindahkan 4 ke bawah. Jadi kita akan dapat 3 bahagi 4. So kita akan dapat berapa? 3 bahagi 4. 3 bahagi 4. So kita dapat 0.75. So sini kita dapat 0.75 radian untuk nilai theta. So once kita dah dapat nilai theta, maka kita boleh teruskan dengan kita punya langkah kerja yang berikutnya, iaitu untuk mencari perimeter. Perimeter kita adalah A ke C. Sama macam tadi. A ke C tambah dengan C ke D. Tambah C ke D tambah D ke B ataupun B ke D. Sama saja. Dan akhir sekali kita ada B ke A, iaitu B ke A. Baik, masukkan. So perimeter sama dengan A ke C. A ke C adalah sama dengan 1 cm. Dia sama kan? So 1 cm tambah C ke D dah bagi 3 cm. So 3 cm tambah B ke D again 1 cm tambah B ke A, yang ini nak kena cari. Dengan menggunakan nilai theta yang kita dah jumpa tadi, iaitu S sama dengan J, dia adalah sama dengan 3 cm. So letak dalam kurungan 3 darab 0.75. So kita akan dapat 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1 jadi 5 tambah dengan 3 darab 0.75. So kita akan dapat 7.25. So jawapannya adalah 7.25 cm. Jadi kat sini boleh dapat betul? Betul semua? Betul. Ikut. Bagus. Baik. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni adalah berkaitan dengan masalah harian kita sikit. So dia buat kat situ rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada trek larian yang berbentuk semi bulatan. Fazura ingin menghantar baton kepada Jamilah. Ni Fazura ni. Fazura dalam kawasan depan ini. Kat sini Fazura ingin menghantar baton kepada Jamilah. Jamilah kat sini. Yang sedang menunggu 85 darjah jauhnya dari Fazura. Berapakah jarak yang Fazura perlu lari untuk menghantar baton kepada Jamilah? So kat sini maknanya jarak ni apa? Jarak ni merupakan panjang lengkuk. So kalau panjang lengkuk, maknanya kat sini, soalan ni tidaklah mencabar sangat kan? Maknanya kita boleh terus gunakan S sama dengan J theta. Yang mana theta dia sekarang ni dia beri dalam bentuk darjah. So kita perlu tukar terlebih dahulu kepada dalam bentuk radian. So kita boleh tekan 8. Alright. Cikgu terkeluar. Cikgu terkeluar tadi. So kita sambung. S sama dengan J theta. Di mana theta dia adalah 85 darjah. 85 darjah kita boleh teruskan dengan darab. Darab dengan pi. Darab dengan nilai pi bahagi dengan 180 darjah. So kita akan dapat 85 darab dengan pi bahagi 180. Jadi kita dapat 1.48. So 1.48 radian. Jadi masukkan J dia adalah sama dengan 25
meter. So 25 meter darab dengan 1.48 darjah. Jadi kita akan dapat 25 darab 1.48. So kita dapat 37 meter. So jarak yang perlu Fazura lari adalah sepanjang 37 meter. Okey, betul semua? Betul kan? Betul. Okey, good. Bagus. Okey. So, boleh tanda terus. Gunakan pen merah, kamu boleh tanda terus kamu punya latihan di dalam kamu punya itulah buku ataupun kertas yang cikgu bagi tahu hari itu kan. Okey, next kita pergi kepada muka surat seterusnya iaitu latihan formatif 1.2. Okey, hari itu cikgu bagi soalan nombor 1, 3, 5, 6. Okey, soalan 1. Okey, soalan 1. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Okey, panjang lengkuk minor RS ialah 15 cm. Okey, ni bulatan berpusat di O, panjang lengkuk RS adalah 15 cm dan sudut major dia adalah 275 darjah. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan 1A. Okey, soalan 1A. Sudut sektor minor ROS dalam radian. Okey, so kalau minor maknanya macam mana cara dia? Okey, sudut ROS iaitu yang kita nak adalah sekarang ni yang minor. Okey, so macam mana caranya adalah satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Tolak dengan kita punya yang baki ni kan. 275 darjah. So 275 darjah. Maka kita akan dapat dia punya apa nama ni. Sudut yang berada di dalam dia adalah sama dengan 360 tolak 275. So kita dapat 85 darjah. 85 darjah. Sekarang ni dia bukan lagi dalam bentuk radian. So kita perlu tukarkan dia ke dalam radian. Satu sama ada dengan kita menggunakan formula ataupun yang kedua dengan kita menggunakan kalkulator. So dua-dua kaedah tu boleh. Mana-mana kaedah yang kita nak guna, sama ada nak guna kalkulator boleh, kita nak gunakan apa nama ni? Kita nak gunakan formula pun boleh, tak ada masalah. So di sini kita ada, sekejap saya betulkan buku cikgu ni. Alright. So kalau guna formula, jadi theta sama dengan 85 darjah darab dengan pi bahagi 180 darjah. Kalau kat sini dia tak bagi kan, dia tak ada bercakap yang nilai pi adalah sama dengan 3.142, maka kamu boleh terus tekan kalkulator 85 darab dengan nilai pi. Dalam kalkulator kita tu ada nilai pi kat bawah tu kan, dekat ganda 10 tu. Bahagi 180, so kita akan dapat 17/36 pi. 17/36 pi. Kalau dia tidak nyatakan nilai pi adalah sama dengan 3.142, bermakna jawapan kita boleh meninggalkan dia dalam bentuk ni, dalam nilai pi ni. So jawapan itu dikira sebagai jawapan yang betul. Ataupun kalau kata kita habiskan, maknanya kita dapatkan jawapan akhir dia iaitu kita dapat 1.48 pun betul juga. Dua-dua ni adalah jawapan yang betul. Mana-mana satu. Sebab di sini dia tidak menyatakan bahawa nilai pi adalah sama dengan 3.142. So kita boleh gunakan nilai pi yang kita belum ubah iaitu nilai dalam bentuk simbol pi ini. Yang kedua dia nak cari jejari dalam cm. So again kita menggunakan formula yang sama. Jejari maknanya kita ada S sama dengan J theta untuk soalan yang kedua. S sama dengan J theta. So dia punya panjang lengkuk dia adalah 15 cm. Panjang lengkuk 15 cm sama dengan jejari kita tak tahu dan kita nak cari. Darab dengan kita punya theta kita adalah sama dengan 1.48.
So nak cari jejari maknanya 15 bahagi dengan 1.48. Okey, 15 bahagi dengan 1.48. So kita dapat sama dengan 10.11. Okey, 10.11 sentimeter. Okey, so selesai. Maknanya kita punya jawapan untuk soalan yang kedua, dia punya panjang jejari dia adalah 10.11 sentimeter. Okey, boleh tandakan betul untuk jawapan yang betul. Okay, seterusnya, kalau ada soalan kamu boleh terus tanya cikgu Takut cikgu terlampau laju ke apa ke. Okey. Yang berikutnya soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan sektor EOF. Okey, sektor EOF. Okey, bagi sebuah bulatan berpusat di O. Diberi bahawa OG ialah 4 cm dan OE ialah 5 cm. Cari yang pertama nilai radian dalam cm. Okey, dalam radian, nilai radian dalam cm pula. Nilai theta dalam radian. Okey, so nilai theta dalam radian, macam mana nak cari nilai theta? Okey, kat sini, sekarang ni dia berbeza sedikit daripada yang kita biasa jumpa. Okey, di sini sekarang ni, apa yang kita lihat adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, yang cikgu highlight itu menunjukkan bahawa kita ada satu segitiga bersudut tegak. So, bila kita ada satu segitiga bersudut tegak, maknanya sekarang ni penyelesaian kita adalah pada trigonometri. Okey, ni kita ada konsep ni kan. Okey. Kita akan menggunakan trigonometri, iaitu kita akan kembali kepada konsep catua. Okey, ingat ni konsep ni. Catua. Okey, sin, cos, tan. Okey, so kat sini kita ada dia punya hypotenuse adalah sama dengan 5 cm. Sini sama dengan 4 cm. Sekarang ni kita ada satu yang berada di hypotenuse. Okey, yang ni 5 ni hypotenuse. Dan yang kedua kita ada nilai yang bersebelahan. Okey, so kalau yang bersebelahan kita guna yang mana satu? Sin ke, cos ke, tan? Kita guna cos. Sin. Okey, kita guna cos. Yang mana cos adalah, cos sama dengan A. A itu adalah adjacent. Adjacent tu maksudnya bersebelahan. A bahagi dengan hypotenuse. Okey, so konsep yang kita guna adalah cos theta sama dengan A per hash. Okey, so masukkan dalam formula cos theta sama dengan A iaitu sama dengan 4 cm. So 4 cm bahagi dengan hash iaitu 5 cm. So nak cari theta sama dengan cos negatif 1 in bracket 4 per 5. So tekan kalkulator maka kita akan dapat shift cos in bracket 4 per 5. So kita akan dapat 36.86 dan 36.87 darjah. So kita akan dapat 36.87 darjah. Sekarang ni nilai yang kita dapat adalah dalam darjah. So maknanya kita perlu tukarkan dia ke dalam bentuk radian terlebih dahulu. So nak tukar ke dalam bentuk radian, theta sama dengan 36.87 darjah darab pi bahagi 180 darjah. So, kita akan dapat darab pi bahagi 180 nilainya adalah 0.643. 0.644 radian. So selesai. 0.644 radian. Betul tak jawapan dia? Kita cuba semak nombor 3. Soalan. Sekejap cikgu approve kawan kita yang sedang masuk. Soalan latihan formatif nombor 3. Latihan formatif 1.2 nombor 3 0.6435 radian. So maknanya jawapan kita betul lah. So latihan ni kan nombor 3 ni 0.644 radian. Betul lah. Kita ambil sehingga 3 titik perpuluhan pun boleh. Kemudian
Yang kedua, soalan nak perimeter dalam cm untuk kawasan yang berlorek. Okey, kalau untuk perimeter, nampak? Yang pertama kita ada E ke F. Okey, yang E ke F kita boleh gunakan S sama dengan J theta. Kemudian, panjang O ke F merupakan panjang jejari. Betul tak? Maknanya kalau jejari, O ke F adalah sama dengan O ke E iaitu 5 cm. Jadi 5 tolak 4, maka GF adalah sama dengan 1. So, kita tinggal satu benda lagi yang kita nak cari iaitu E ke G. E ke G ni kita nak gunakan konsep apa untuk dapatkan nilai E ke G tu? Konsep apa? Siapa yang ada idea? Okey, Hmm, kita gunakan teori. Teori? teori. Teori apa? Teorem Pythagoras. Ya, tepat sekali. Okey, kita menggunakan teorem Pythagoras. So, macam mana teorem Pythagoras? Okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, C ini adalah merujuk kepada dia punya nilai hypotenuse kan? So, hypotenuse dia adalah sama dengan 5. Maknanya kat sini kita ada 5 kuasa 2 sama dengan A ni tak kisahlah yang E ke G ke 4 ke kita boleh ambil mana-mana sahaja tak kisah. So 4 kuasa 2 tambah dengan in bracket EG kuasa 2. So nak cari EG maknanya nak cari EG maknanya punca kuasa. Okey. Sekejap. Maknanya kita ada punca kuasa 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So, E ke G kita akan dapat sama dengan 3 cm. Okey. Betul tak 3 cm? 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So, kita dapat, ya betul. Kita akan dapat 3 kuasa 2. Kat sini kena punca kuasa kan? So, kita akan dapat sini adalah sama dengan 3 cm. Okey, ni S sama dengan J theta. So, J dia adalah sama dengan 5 cm. So, 5 darab 0.644. Okey, so perimeter sama dengan 3 tambah dengan panjang GF adalah sama dengan 1 tambah dengan panjang lengkuknya adalah sama dengan 5 darab 0.644. So, kita akan dapat 3 tambah 1 tambah dengan 5 darab 0.644. So, kita akan dapat 7.22 cm. Okey, 7.22 cm. Okey, selesai. Okey, so untuk soalan nombor 3 selesailah. Untuk soalan yang pertama mencari nilai radian iaitu 0.644. Dan mencari nilai perimeter dalam cm untuk kawasan berlorek, kita akan dapat 7.22 cm. Okey, sebelum cikgu teruskan kepada soalan nombor 5, kita beri ruang. Ada soalan nak ditanya? Tak ada Kalau tak ada, cikgu terus kepada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okey. Soalan nombor 5. Tengok rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada bulatan berpusat di O dan jejari 10 cm. Tangent, jejari 10 cm. Tangent di titik M dan titik N pada lilitan bulatan itu bertemu di titik P. Dan sudut MON ialah 51 darjah. Hitung panjang lengkuk MN. Dalam cm. So, yang pertama ni soalan A, cikgu ingat tak ada masalah sangat kita buat kat sini soalan nombor 5. 5A. 5A rasanya tak ada masalah ni. Boleh buat. So, sama juga menggunakan S sama dengan J theta. Yang mana theta tu kita kena tukar dulu. 51 darab dengan pi bahagi 180. Jadi, kita akan dapat sama dengan
Okey. So 51 darab dengan pi bagi 180 0.89. Okey, so kita dapat sini 0.89 radian. Jadi J dia adalah 10. So terus kira 10 darab 0.89 radian. So kita akan dapat 8.9 cm. So maknanya M ke N adalah 8.9 cm. Okey, kemudian soalan yang kedua ni yang mungkin tricky sikit. Perimeter dalam cm untuk kawasan yang berlorek. Okey, so nak cari perimeter dia maknanya soalan B, perimeter adalah sama dengan panjang lengkuk MN, okey, MN tambah dengan panjang garis lurus N ke P, okey, N ke P tambah panjang P ke M. Okey, P ke M. Okey. So M ke N kita dah jumpa dah panjang dia. Sekarang ni kita nak cari panjang NP dan juga panjang P ke M. So itu macam mana caranya kita nak cari? Okey, macam mana cara kita nak cari panjang M ke P? Okey, so kat sini tadi dia bagi tahu bahawa MP dan NP merupakan tangent kepada bulatan. So konsepnya apabila dia merupakan sebuah tangent, bermakna kat sini kita akan ada sudut 90 darjah. Okey, sini adalah 90 darjah. Kat sini pun sama juga, kita akan dapat sudut 90 darjah. So bila sudut 90 darjah bermakna di sini kita boleh potong kat tengah-tengah. Ni. Okey. Ni kita boleh potong tengah-tengah sini. Maka kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak daripada OPM dan OPN. Okey, so 51 darjah kita boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. Satu kita akan dapat 25.5. Yang bawah ni pun kita akan dapat 25.5 darjah. Okey. So kita nak cari panjang M ke P. Okey. Sekarang ni kita ada panjang O 10 cm daripada OM. So kalau sini 90 darjah, maknanya kita kena gunakan konsep trigonometri tadi. Okey, again kita akan gunakan konsep cahtua. Sekarang ni kita nak guna, okey, cikgu lukis balik supaya kita nampak dengan lebih jelas. Okey, kita lukis mula. Okey. Kat sini dia dah bagi yang bawah ni adalah sama dengan 10 cm. Sudut tegak dia kat sini kan. Okey, yang ini. So nak cari sudut yang di sini, B ni. Okey, so kita menggunakan yang mana? Kita guna sin ke, cos ke, tan. Okey. Ni hypotenuse tak tahu kan? Hypotenuse tak tahu. So bila hypotenuse tak tahu nilai, okey, kita tak tahu nilai hypotenuse, maknanya yang kita ada hanyalah tan sahaja. Okey, iaitu tan sama dengan opposite bahagi dengan adjacent, iaitu dalam bahasa Melayunya tan sama dengan sudut yang bersetentang, okey, bahagi dengan sudut yang bersebelahan. Okey. So kita akan gunakan tan theta. Okey, tan theta sama dengan sudut yang bersetentang, iaitu ni kan sudutnya kat sini. Okey, yang bersetentang adalah nilai B. Okey, bahagi dengan sudut yang bersebelahan ialah 10. Okey, so tan theta iaitu tan in bracket 20. Okey, 25.5 cm. Okey, sama dengan B per 10. So nak cari B. Okey, nak cari B sama dengan tan 25.5 darab dengan 10. Okey, so kita akan dapat 4.77. Okey, 4.77. So 4.77 cm. So maknanya panjang M ke P adalah 4.77 cm. Memandangkan, okey, kat sini kan 10 cm. Bawah sini pun je jarinya 10 cm.
Okey, sudutnya 25.5, sudutnya 25.5. Maknanya sama. So bila sama, bermaksud yang di sini di bawah P ke N pun kita akan dapat panjang yang sama iaitu 4.77. So kita boleh cari dia punya perimeter. M ke hash adalah M ke N adalah sama dengan yang kita dah cari tadi, panjang lengkuk 8.9 tambah dengan panjang M ke P iaitu 4.77 tambah panjang P ke N iaitu 4.77. So combinekan semua itu, tambahkan semua, maka kita akan dapat 18.44 cm. So kita dapat 18.44 cm. Okey, boleh faham? Betul semua? Okey, masa kita dah nak habis ni. Jadi nanti cikgu akan bagi link baru. Lepas ni kita sambung dengan link baru. Sebelum tu nanti kita rehat sekejap dalam 3 minit. Okey, sementara tu boleh fahamkan terlebih dahulu untuk yang nombor 5 ni. Betul-betul. Lepas tu kita sambung nombor 6. Lepas habis soalan nombor 6, kita terus masuk kepada luas untuk sektor suatu bulatan. Okey? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, maka kita rest di sini.